Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu Satu Arif. Okey, kalau tadi kita dah berjaya buat kelas pendidikan kesihatan, sekarang kita teruskan lagi dengan kelas Bahasa Melayu. Okey, 25 Mei bersama dengan hari Selasa. Kita akan sambung lagi apa yang kita telah belajar semalam. Okey, kalau semalam kita fokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Hari ini diteruskan lagi dengan kemahiran jeng membaca. Okey, baik. Membaca jambatan ilmu. Cikgu tahu ramai yang suka membaca, tapi ada juga yang nak membaca tapi dia tak boleh baca lagi. Jadi tak apa, kita akan belajar slow-slow bersama-sama. Jadi biar semua orang boleh ikut apa yang cikgu akan ajar. Baiklah, cikgu nak semua murid cikgu buka buku teks muka surat 28. Kita akan membaca satu cerita yang berkenaan dengan tema kita iaitu tolong menolong. Okey. Jom kita baca sama-sama. Tajuk cerita ini adalah bersatu hati. Maksudnya kita kena bekerjasama, tolong menolong. Okey, jom kita baca. Cikgu baca peringkat pertama. Ada 3 sekawan, iaitu sang ular, sang tikus dan sang burung. Mereka selalu tolong-menolong antara satu sama lain. Pada suatu hari, 3 sekawan itu bermain di dalam hutan. Malangnya, mereka terkena jerat. Mereka cuba membebaskan diri. Sang tikus menggigit jaring dengan giginya. Suara merdu sang burung memanggil kawan-kawan mereka di dalam hutan. Tidak lama kemudian, kawan-kawan mereka pun datang membantu. Akhirnya, mereka bebas. Okey, itu adalah cerita mengenai bersatu hati. Okey, apa yang cikgu nak, kamu kena bacakan cerita ini. Ambil masa kamu sendiri. Kamu kena baca cerita ini bersama dengan ibu bapa kamu. Dengan bimbingan ibu bapa kamu. Okey, kamu boleh stop ataupun pause dulu video ini sementara kamu membaca cerita ini. Okey, baik. Bila kamu dah baca, dah stop dah baca, okay, sekarang kita akan membincangkan frasa yang terdapat dalam cerita ini. Okey, kamu tengok tulisan biru yang dia warnakan biru itu adalah frasa yang ingin difokuskan. Okey, tengok frasa yang pertama. 3 sekawan. Sebab tulisan biru dekat 3 sekawan. Frasa kedua. Terkena jerat. Frasa ketiga. Menggigit jaring. Okey, frasa keempat. Suara merdu. Frasa kelima. Kawan-kawan mereka. Okey, sekarang berdasarkan frasa ini kita kena suaikan. Padankan dengan gambar mana yang sesuai. Okey, jom kita tengok gambar yang pertama. Okey, kalau awak tengok gambar pertama tu, ada burung, ada tikus, ada ular. Maksudnya, mereka berkawan lah kan? Okey, frasa mana yang sesuai? Frasa yang pertama sekali. Frasa 3 sekawan. Okey, jadi maksudnya, frasa 3 sekawan ini bersesuaian dengan gambar yang pertama. Situasi gambar yang pertama. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Gambar kat tepi ni, mereka macam dah masuk dalam jaring, ada tali tu kan. Jadi, frasa yang sesuai adalah frasa yang kedua ni, yang warna biru ni, iaitu terkena jerat. Jadi maksudnya mereka dah masuk perangkap. Ada orang nak tangkap binatang. Okey. Gambar yang ketiga. Kita tengok gambar yang ketiga. Mereka, sang tikus ni dia macam digigit kan. Digigit. Lepas tu kita nampak burung ni macam memanggil-manggil kawan-kawan dia. Jadi yang sesuai adalah menggigit jaring.
Jadi kita gariskan menggigit jaring. Untuk yang mana? Untuk gambar yang ketiga ni. Okey, gambar yang terakhir sekali. Mereka pun dah macam dah bebas dah ni. Jadi, frasa yang sesuai adalah yang dibirukan ni, iaitu kawan-kawan mereka. Okey, baik. Jadi, cikgu harap sangat kamu boleh baca cerita ini mengikut masa kamu lah. Kalau kamu boleh baca cepat, baca cepat. Kalau boleh baca lambat, baca slow-slow. Kalau tak boleh baca, cuba eja satu-satu sampai boleh baca. Okey? Okey, seterusnya cikgu nak kamu buka buku aktiviti muka surat 30 dan juga 31. Okey, kita akan berbincang bersama-sama. Macam tadi juga, tadi cerita pasal sang tikus dan kawan-kawan dia. Yang ni pasal sang tikus dan juga sang singa. Jom kita baca cerita ini bersama-sama. Seekor singa sedang tidur lena di dalam hutan. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja terpijak ekor sang singa itu. Sang singa terjaga lalu menangkap sang tikus. Tolong lepaskan saya. Saya akan menolong kamu suatu hari nanti kalau kamu lepaskan saya, kata sang tikus ketakutan. Sang singa pun melepaskannya. Pada suatu hari, sang singa terkena jerat si pemburu. Ia mengaum meminta tolong. Sang tikus terdengar jeritan itu. Ia pun segera mendapatkan sang singa. Sang tikus menggigit jerat itu sedikit demi sedikit. Akhirnya, sang singa pun bebas. Terima kasih kerana menolong saya, kata sang singa kepada sang tikus. Okey, jadi yang ni pun sama. Cikgu nak kamu bacakan cerita ini sendiri-sendiri ataupun kamu nak ikut cikgu pun boleh. Ikut cikgu baca tadi kan. Lepas tu kamu ikut. Okey, sekarang kita nak isikan tempat kosong dengan frasa yang sesuai. Okey, kalau awak tengok dalam cerita itu dia dah ada terangkan dah. Dia dah warnakan dengan warna hitam frasa mana yang penting dalam cerita ini. Okey, tengok gambar yang pertama. Tengok gambar singa tu tengah tidur kan. Jadi kita ambil frasa yang pertama sekali. Tidur lena. Okey, tidur lena. Jadi kamu tulis tidur lena. Okey, yang kedua. Gambar yang kedua. Tengok gambar tikus itu terpijak ekor. Jadi kamu tulislah. Ambil yang dia dah warnakan tu, warna hitam tu, terpijak ekor. Okey, tengok gambar yang ketiga pula. Gambar apa tu? Gambar singa tu tengah pegang tikus tu kan. Lepas tu kita tengok tikus tu macam takut-takut. Jadi, yang mana sesuai? Tengok tu. Perenggan yang kedua tu, sang tikus ketakutan. Jadi, ambil, tulis dekat situ. Sang tikus ketakutan. Okey, yang terakhir sekali. Gambar macam sang singa tu dah bebas. Sang singa tu dah bebas sebab dia cerita yang dia kena tangkap kan. Sang tikus buat apa? Sang tikus tu dia gigit. Dia gigit jerat. Jadi kita tulis menggigit jerat. Kita tulis kat situ menggigit jerat. Okey, selesailah latihan muka surat 30. Sekarang kita pergi ke latihan muka surat 31. Okey, baiklah, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 31. Okey, kita akan bacakan dan juga kita akan isikan jawapan yang sesuai berdasarkan pilihan jawapan yang telah diberikan. Okey, sebelum tu cikgu tak nak kamu tiru saja jawapan cikgu macam ni. Cikgu nak kamu baca sekali dengan cikgu. Okey, kita baca sama-sama supaya kita dapat meningkatkan kemahiran membaca sekali. Okey. Jom kita bacakan contoh dahulu. Saya penyapu. Gunakan saya untuk menyapu sampah. Jadi jawapan dia,
menyapu sampah. Okey, yang kedua. Tengok gambar apa itu? Itu adalah gambar macam pemotong lah. Pemotong rumput ataupun kita sebut sebagai sabit. Sabit ni tajam tau. Biasanya tajam ni untuk potong lah kan. Okey, jom kita baca. Gunakan saya pula untuk tempat kosong. Okey, apa yang sesuai? Kalau yang tajam ni berdasarkan pilihan jawapan, ada satu saja jawapan. Iaitu menebas lalang. Cikgu baca balik. Gunakan saya pula untuk menebas lalang. Okey, yang ketiga. Penyapu ni kata, wah, nampaknya tempat kosong. Kita nak isi apa? Berdasarkan pilihan jawapan, kita akan isi kita semua berguna. Wah, nampaknya kita semua berguna. Maksudnya, mereka ni ada fungsi masing-masing. Penyapu, kita sapu sampah. Sabit, kita potong lalang. Okey, yang kita tengok tong sampah pula. Ya, kita ada tugas masing-masing. Kita perlu tempat kosong untuk membersihkan kawasan sekitar ini. Kita perlu apa? Kita perlu saling menolong untuk membersihkan kawasan sekitar ini. Yang last sekali, yang terakhir sekali, saya setuju. Kerja yang berat akan tempat kosong jika kita tolong-menolong. Saya setuju. Kerja yang berat akan menjadi ringan jika kita tolong-menolong. Okey. Jadi tempat kosong itu adalah menjadi ringan. Maksudnya kerja akan menjadi mudah sekiranya kita tolong-menolong. Okey. Itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap masa yang terluang ini kamu cuba untuk baca balik buku teks yang kita dah baca tadi. Seterusnya buku aktiviti muka surat 30 dan juga muka surat 31. Kita baca sampailah mahir. Sekian, terima kasih.